Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu yang lain masuk dalam Zoom meeting, saya on live dekat Facebook. Sekejap ya, kita tunggu sekejap. Okey, Facebook pun dah live. So, kita tunggu lagi sekejap sementara rakan-rakan lain. Misal contoh saya tunjuk saham UWC contoh Saya minta tolong mutekan dulu sebab ada suara-suara juga. Boleh mutekan dulu, at least tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kejap lagi kita start Kejap je lagi. Dalam 1 minit lagi. Saya kena add semua ahli-ahli group dulu manually sebab sampai sekarang pun tak dapat lagi nak tutup dia punya waiting room ni. Dia dah jadi macam automatic waiting room. Okey, dekat Facebook pun dah ramai. Saya mute dulu semua supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain lah. Okey, so kita start lah. Kita start properly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan, rakan-rakan di Zoom, ahli-ahli grup dan rakan-rakan dekat Facebook kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Malam ni seperti biasalah kita punya sambungan kepada siri diskusi ilmu saham, yang ini tajuk yang ke-14 dah. Okay. So seperti mana yang tuan-puan tahu, saya dah senaraikan dalam 30 tajuk. So kita dah cecah tajuk yang ke-14. So satu saja lagi tajuk dah separuh dah daripada kita punya perjalanan. So macam kalau sekiranya satu tajuk seminggu kan, 30 tajuk dah 30 minggu dah. 30 minggu dah berapa bulan tu? 1 bulan 4 minggu. So berapa bulan? Lebih kurang 7 bulan lah kan. 7 kali 4 28. Betul lah 7 kali 4 28. Saya punya matematik ni tak berapa betul. Okey. 7 kali 6 24. Betul lah. 7 kali 4. Okey. So terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa. Tajuk pada malam ni, tiba-tiba saya rasa macam talk block tu. Hilang apa yang saya nak cakap tu. Tajuk pada malam ni adalah tajuk yang amat penting. Walaupun nampak simple kan. Dia nampak simple je. Trend is your friend until it's banned. Tu. Dia punya tajuk dia simple je. Trend adalah kawan kita sehinggalah dia patah. Kan kalau dalam bahasa Melayunya. Trend adalah kawan kita. Itu yang diberitahu oleh siapa nama tu? Ed Sekota. Nama dia lah kan. Ed Sekota cakap trend adalah kawan kita, adalah rakan kita sehinggalah trend itu patah. And then perkara ni sebenarnya dia bukan setakat cakap je sebenarnya. Dia memang proven lah, dia terbukti dan dibuktikan oleh ramai technical analyst yang berada di pasaran lah kan. Tak kira lah sama ada analyst tu analyst yang dah senior ataupun analyst yang baru-baru macam kita yang baru-baru nak belajar buat technical analysis semua. So benda ni memang valid. So untuk menunjukkan dia punya validity tu adalah kita kena tengok dekat chart. Tapi sebelum itu saya nak recall balik tajuk-tajuk yang kita dah pernah discuss sebelum ni. Kalau tuan-puan ingat kan, kita dah berjaya menyelesaikan 13 tajuk semua kan. So saya tunjuk baliklah tajuk-tajuk yang kita dah discuss sebelum ni. At least kalau ada rakan-rakan yang baru je follow pada malam ni, at least ada idea lah sebenarnya apa yang kita dah pernah discuss sebelum-sebelum ini. Okay,
So saya recap balik, bukan recap lah, kita macam just refresh je lah kan. So yang pertama sekali, tajuk pertama kita dah belajar, kita dah discuss apa itu saham dunia dan saham akhirat. Lepas tu syarikat-syarikat public listed, saham syarikat-syarikat yang patuh syariah, macam mana syarikat tersebut disenaraikan patuh syariah ataupun tak patuh syariah kan. Lepas tu saya ada share cara-cara untuk beli saham. And then saya share juga 3 perkara penting yang kita kena belajar. Platform, macam mana nak masterkan kita punya platform melalui platform mastery kan. And then chart, kita kena masterkan chart mastery pula. And then selain daripada dua tu, kita kena masterkan juga emotion. Sebab kalau kita dah mahir pada baca platform dan kita dah mahir ilmu-ilmu kajian chart, kita kena mahir juga kawalan emosi. Sebab ramai orang technical analysis superb. Semua benda tahu dah, trend analysis, support, resistance, indicator, semua tip top, berada pada hujung jari. Tapi last kali kalah dengan emosi kan. Kalau ikut kajian technical analysis sepatutnya tak buy, tapi disebabkan emosi pergi buy. Kalau ikut technical analysis sepatutnya belum cut loss, tapi disebabkan emosi pergi cut loss awal. Kalau ikut technical analysis sepatutnya tak perlu keluar lagi, tapi disebabkan emosi takut, fear kan, dia pergi jual awal. Lepas tu dah jual, tiba-tiba harga pun naik balik kan. Dan selalu emosi terkejar-kejar harga. Bila harga makin tinggi makin kejar, makin tinggi makin kejar. Dan sekali jadi macam Kelly tadilah. Kelly tadi dah naik tinggi dah, lepas tu dia terjun. Kalau siapa yang terkena kat situ, lama jugalah kan kalau nak dapatkan balik dia punya level yang kenaikan yang tadi tu. Dia dah tinggi sangat kan. Okay. And then kita dah belajar berkenaan dengan risiko dalam pelaburan saham. So seperti mana yang saya beritahu, risiko terbesar dalam pelaburan saham adalah kita cuma kehilangan modal yang kita masuk sahaja. Okay. Kalau kita masuk 10,000, kalau sekiranya betul-betul lah tak jadi, yang 10,000 tu sahajalah yang hilang. Dia tak akan sampai berhutang kecuali kalau tuan-puan pergi guna account margin. Account margin ataupun guna hutang dengan broker lah kan. Ataupun dia tak sama dengan forex. Kalau forex dia ada MC kan, dia kena dia jadi negatif dan sebagainya. Kalau pasaran saham dia tak ada negatif. Dia paling-paling pun dia akan jadi kosong lah. Kita punya modal tu dia tak akan sampai kita berhutang lah. Okay. Tapi selagi mana tak jual, selagi mana dia duduk kat situ lah. Kecuali kalau tuan-puan pergi beli warrant. Warrant dia ada tarikh mati, dia ada expiry date. Kalau sekiranya warrant tu dah nak mati lagi sebulan ataupun 2-3 minggu, kita pergi beli dan kita tak sempat nak convert warrant tersebut, last kali kita tak sempat jual dan tak sempat convert, last kali duit tersebut burn lah. Okay. Duit tersebut boleh burn. Okay. Apa lagi yang kita belajar? Kajian asas fundamental kita dah sentuh sedikit. Macam mana cara Warren Buffett pilih counter pun saya dah sentuh sedikit. Sabar itu duit. Inilah dalam kawalan emosi, kalau sekiranya kita tak ada unsur kesabaran, memang kita akan kalah dekat situ. Okay? Sebab saham ni dia kan naik turun. Setiap kali naik kalau kita kejar, setiap kali turun kalau kita cut loss, end of the day kita akan kehabisan duit lah. Okay? Habis macam tu je sebab kita tak cukup sabar. Okay? And then kajian technical analysis asas. Okay, saya dah tunjukkan apa dia asas kepada technical analysis. Kalau sekiranya tuan-puan dah terlepas tajuk ini, boleh tengok balik. Okay, tengok balik. And then kita dah bincang dah secara generally apa itu support dan resistance. So biasanya benda ni, okay, nak belajar support, resistance apa semua ni memang kebiasaannya orang akan ajar dalam kelas. Orang akan ajar dalam kelas. Tapi kalau tuan-puan rajin, boleh je Google sebenarnya. Dekat YouTube pun banyak sebenarnya kalau nak cari, tapi mostly dalam English lah kan, mostly dalam English. So apa yang kita discuss ni saya permudahkan lagi lah supaya tuan-puan boleh faham lah dalam bahasa yang kita boleh faham. And then tajuk malam ini adalah antara satu tajuk yang agak penting, yang bagi saya memang penting sangat lah sebenarnya, iaitu trend. Okay, trend salah satu daripada 3 basic tenet ataupun 3 rukun technical analysis kalau tuan-puan ingat balik. Okey. 3 rukun technical analysis. Yang pertama sekali, price action, discount everything. Yang kedua, history repeat itself, dan yang ketiga, price move in trend. Okey, price move in trend. So, selamat datang semua. Macam ramai pula kan malam ni. Okey.
Ini yang Sekota cakap. The trend is your friend except at the end where it's bent. Maksud dia adalah kalau kita kira mudahnya, kalau saya buat lukisan lah kan. Kalau kita buat satu lukisan, ini kira contoh mudah lah. Katakan ini adalah pergerakan harga. Okay, harga bergerak naik turun. So, apa yang kita belajar sebelum ini, harga akan bergerak melalui trend, sama ada trend menaik ataupun trend menurun ataupun trend mendata. Okay, sama ada dia trend menaik, kalau dia trend menaik dia akan macam ni lah. Ini dikira sebagai trend menaik. Okay. Untuk menentukan trend menaik, saya cuba mute dulu supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Okay. Untuk kita katakan sesuatu trend tu menaik, kita kena ada beberapa ciri-ciri dia. Okay. Ciri-ciri tu yang tuan-puan kena tahulah. Okay. Pertama sekali, untuk kita katakan sesuatu trend ataupun arah lah kan, dalam bahasa Melayu dia adalah arah lah. So trend itu adalah arah. Kalau kita nak cakap harga masih berada dalam trend menaik, dia punya ciri-ciri dia adalah pertama sekali dia mesti kena ada harga buka lah kan. Katakan kalau sekiranya tuan-puan tengok ticker chart, saya tunjuk ticker chart lah. Ticker chart ni dia mudah sikit nak baca. Saya tunjuk ticker chart. Tahu kan ticker chart tu apa kan? Ticker chart ni adalah carta detik. Tick tu merujuk kepada detik lah. Okay. So kalau kita tengok, saya ambil satu je contoh counter lah yang naik hari ni. Supermax okey. Kita ambil yang okey lah, yang murah-murah sikit lah, yang tuan-puan boleh ni. Contoh macam Bintai kan, Bintai naik cantik tadi kan. Okay. So Bintai ni trend dia apa? Bintai ni apa dia punya trend dia? Secara mudahnya kita boleh cakap, yang ni saya tutup dulu, kita ambil yang lain. Okay, kita ambil yang ni lah kan. Secara mudahnya saya boleh cakap trend Bintai sekarang yang ticker chart tadi daripada jam 9 pagi tadi sehingga pukul 5 petang adalah uptrend. Itu secara mudahnya. Kenapa saya boleh cakap Bintai adalah uptrend pada hari ini? Disebabkan dia menepati ciri-ciri uptrend. Apakah ciri-ciri uptrend? Okey, ciri-ciri uptrend adalah pertama sekali saya letak kat sini. Kita sekarang ni kita discuss tentang trend. Okay, kita discuss tentang trend. So, secara generally trend terbahagi kepada 3. Saya buat macam ni dululah kan. Saya buat macam ni supaya senanglah kita nak faham. Secara generally trend terbahagi kepada 3, uptrend ataupun menaik, sideways ataupun mendata, ataupun tak ada trend lah, no trend. Kita boleh cakap tak ada trend lah kan, no trend. Ataupun downtrend. Dia berbeza juga kalau Dow Jones punya teori dia lain sikit. Dow Jones dia ada accumulation phase, public anticipation phase, distribution phase. Itu lain lagi dia punya Dow Jones punya phase dipanggil Dow Jones teori. Downtrend adalah menurun. Okay. So yang menaik tu apa yang naik, yang menurun tu apa yang turun. So basically dia hanya merujuk kepada pergerakan harga lah. Sebab kalau tuan-puan ingat balik, technical analysis ni adalah kajian terhadap pergerakan harga dan juga kajian terhadap pergerakan volume lah. Dia, harga dan volume tu disekalikan lah untuk kajian technical analysis. So kita kaji apabila harga bergerak dan apabila ada volume bergerak. So kedua-dua tu kita consider sebagai technical analysis. Okay. So untuk bagi cantik saya tambahlah dia punya anak panah. So apakah ciri-ciri yang kita boleh cakap dia adalah uptrend? So kita senaraikan kat sini. Ciri-ciri uptrend pertama sekali dia mesti kena ada dia punya starting point dia. Okay? Starting point. So daripada starting point tu harga mesti naik lebih tinggi. Okay? Lebih tinggi daripada dia punya starting point. Itu yang pertama. Apabila harga naik lebih tinggi daripada starting point, kita panggil
high. Okey, yang ni kita panggil high. Okey, itu yang pertama. Saya letak nombor lah kan. Tapi ini macam besar pula, saya kecilkan sikit lah tulisan dia. Okey, selamat datang dari group. Okey, first dia kena ada starting point. Yang kedua, harga mesti, saya tulis kat sini harga. Harga seterusnya lah, harga yang kemudian tu mesti lebih tinggi daripada starting point, dia akan dikira sebagai high. Okey. So apabila harga dah naik lebih tinggi daripada starting point, akan berlakunya proses di mana orang yang dah masuk pada harga yang starting tu, harga dekat bawah tu, dia dah mula menjual. Okey. Apabila orang dah mula menjual, dia akan menyebabkan harga drop. Okey, harga drop. Apabila harga drop, dia akan membentuk satu point, dia panggil sebagai reversal point, yang dipanggil sebagai low. Ni yang dipanggil sebagai low. Daripada reversal point tu, dia akan daripada reversal point ataupun low point, dia akan membentuk new high. Okey, new high maksudnya harga, kita letak kat sini, harga akan naik lebih tinggi daripada daripada dia punya previous high, previous high. Macam panjang betul kan dia punya ni. Tapi ini saja je saya buat panjang ni, nak suruh confuse sikit. Tapi sebenarnya dia mudah je. Okay? Tak apa, kita susahkan dulu baru kita senangkan balik kemudian. Okay? So apabila harga dah drop, orang yang terlepas nak beli pada yang dekat bawah tadi, dekat starting point tadi, dia cakap ini peluang untuk kita masuk, harga dah rendah, dia pun masuk. And then apabila ramai masuk, sebab dah ada first yang high yang tadi, dia dah terlepas kan. Apabila dia terlepas ni yang high yang tadi, inilah peluang untuk dia masuk, maka mereka pun masuk beramai-ramai. So bila masuk beramai-ramai, dia menyebabkan berlakunya bullish pressure, harga naik lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelum itu. So apabila harga berlaku kenaikan lebih tinggi daripada previous high, situ kita panggil sebagai berlakunya resistance breakout. Kalau siapa tuan-puan yang pernah tengok sebelum ni kan, di situlah berlakunya resistance breakout. Okay, dia macam ni. Contoh, dekat sini ada starting point. Okay, dia ada starting point dekat situ. So, dia ni adalah starting point ni, saya letak S lah kan, contoh lah kan, starting point. Dia start dekat sini. So, dia buat high. Ini adalah high yang baru. Okay, and then harga pun, bila harga dah cecah high, orang pun mula menjual. Okay, mungkin orang yang dah masuk semalam ke, orang yang dah masuk beberapa hari lepas ke, yang harga bawah kan, dia nampak dah tinggi, dia pun jual. Bila dia dah jual, dia membentuk low. Okay, so kita dah ada starting point, kita dah ada high, kita dah ada low. And then kita ada new high. Apabila dah low, orang yang baru nak masuk hari ni, dia cakap, harga dah low, tapi dia tak berjaya break support. Ingat lagi kan support tu kan, itu consider support lah, sebab bila dia tak berjaya break, maksudnya support itu agak strong. So bila dia tak berjaya break, orang pun masuk lagi. Okay, retailer ke, jerung ke, institution ke, masuk, menyebabkan berlakunya bullish pressure yang kuat, dan dia berjaya break resistance yang pada harga tertinggi pada pagi tersebut, pada hari itu. So bila berjaya break ni, dia buat high, low, dia buat higher high. Sini ada higher high. Okay, and then selepas higher high, orang pun dah dapat harga tinggi tersebut, mereka jual lah. And then berlakunya higher low, kat situ, higher low. So ada higher low. So untuk melengkapkan satu ciri-ciri uptrend, dia mesti ada starting point, tak kisahlah kat mana-mana kan. Dia kena ada high, dia kena ada low point, dia kena ada higher high, and then dia kena ada higher low. Ini dah cukup dah. Okay, 1, 2, 3, 4. Bila dah cukup yang tu, kita boleh consider bahagian ini adalah uptrend. Okay, bahagian ini adalah uptrend. And then dia buat, kalau tengok tadi, ini adalah dia punya higher high, dekat sini baru berjaya break another higher high. Okay, baru berjaya break another higher high, maksudnya dekat sini menjadi another higher low lah. Itu adalah higher low. Maksudnya
sepanjang hari tadi bintai adalah dalam trend uptrend. Okay, bintai dalam trend uptrend. So dari pagi sampailah petang tu dia mengkonfirmkan yang dia berada dalam keadaan uptrend. Itu. So itu adalah bintai. So kalau kita rujuk balik kepada apa yang diberitahu oleh Ed Seykota, dia cakap trend is your friend at the end when it bends. Maksudnya kalau selagi mana trend tu masih lagi sustain, trend tu masih kuat, dia adalah kawan kita lah. Kalau dia dah break macam yang break tadi macam Kelly kan. Kita tengok Kelly. Macam Kelly, dekat mana dia buat trend dia patah. Dia trend dia patah area sini pun dia dah patah dah ni kat sini sebenarnya. Okey. Kalau tuan-puan buatlah dia punya trend line, okey. Kalau yang ni, okey saya tunjuk yang ni dulu. Ni saya tunjuk sikitlah. Just nak tunjuk dia punya trend je, okey. So saya gunakan ni yang pembaris ni. Kita buat sikit dia punya trend line. Okey. Ini adalah trend line berdasarkan ticker chart counter bintai tadi. Okey, so itu adalah dia punya trend line. Ini saya buat sikit macam ala-ala channel lah kan, tapi tak adalah tepat sangat. Ala-ala je lah. Lebih kurang lah macam tu. So kita boleh nampak dia punya pergerakan ni masih lagi bergerak dalam macam lebih kurang dalam channel menaik lah kan, lebih kurang macam tu. Tapi kalau tuan-puan tengok dekat sini, Kelly. Okay, kita tengok Kelly. So Kelly ni kalau tengok dia punya trend line, dia lebih kurang macam tu. Dia punya sharp, dia punya kenaikan di trend line dia lebih kurang macam tu. Agak sharp lah dia punya kenaikan ni kan. Okay, kalau kita buat macam ala-ala channel, lebih kurang macam tu lah dia punya channel dia menaik. Okay, and then dia break. So ini kita boleh consider sebagai trend is over. Tapi yelah, kalau tengok macam tu je kan, sekali imbas lah kita tengok. Kita boleh cakap lah dia dah break dia punya trend line kat situ lebih kurang. And then bila dia break trend line, apa yang berlaku adalah macam tadi yang tuan-puan tengok tadi kan, dia punya starting kat sini and then dia ada buat high. Boleh minta tolong rakan-rakan ahli group mutekan dulu mikrofon. Mana dia punya, mana dia sekejap saya mutekan dulu mikrofon. Okey. Setakat ni boleh nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Ahli group boleh nampak tak? Maksudnya bukan boleh nampak yang nampak physically, maksud saya boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Mana dia punya chatting punya ni okey. Cuba dah. Okey, faham, alhamdulillah. Okey. Rakan-rakan dekat Facebook okey tak? Boleh faham apa yang saya cuba nak sampaikan? First kita tengok dalam time frame yang kecil dulu, iaitu ticker chart. Kita tengok yang time frame yang paling kecil iaitu ticker chart yang memang hari-hari biasanya kan. Kalau saya memang hari-hari lah kita akan tengok ticker chart ni. And then lepas tu baru kita tengok chart yang lebih besar. Sebab kalau kita dah mahir tentang ticker chart, insya-Allah kita akan lebih mahir chart yang lebih besar. Okay, so apa yang berlaku? Dia buat high. Ini pun ada high ni kat sini. Dia buat high dulu. Yang ni yang first high. And then dia buat low. Dia buat higher high. And then dia buat higher low kat sini kan. Higher low. And then dia buat another higher high kat sini. Okay, hash. And then dia buat higher low dekat sini. Higher low. Tapi apa yang berlaku tiba-tiba dia break dia punya garisan trend. Break ke bawah. And then bermulalah downtrend. So dekat sini dia dah buat low. Dia buat lower high. Okay, lower high kat situ. And then dia buat lower low pula kat situ. And then dia buat lagi lower high kat situ. Lagi lower low lagi kat situ. Maksudnya dekat sini adalah perubahan trend berlaku. Okay, dekat situlah berlakunya perubahan trend.
So memanglah kalau peringkat awal kita tak nampak sangat sebenarnya kat situ kan. Tapi bila benda tu dah siap baru kita nampak gambaran yang besar dia. Tapi melalui cara inilah salah satunya cara untuk kita belajar lah kan. Okay. Okay. Tengok dia ikut contoh. Anak dia samalah biasanya kalau Warren ni dia ikut je mak dia. Anak dia lagi nampak. Ini trend dia lagi dahsyat lah sebenarnya. Okay. Kita tengok. So that's why kalau ramai-ramai guru-guru yang mengajar kan, especially saham, dia cakap jangan kejar harga. Sebab kalau kita kejar harga, most of the time kita akan terperangkap lah. Okay? Most of the time kita akan terperangkap. Kalau kat sini baru nak masuk, sekiranya dia dah tak buat higher high dah, dia akan buat higher low lah. Dia buat lower high. Macam tu. Okay? Ni dia punya starting, dia buat high, dia buat low, dia buat higher high, dia buat higher low, dia buat higher high, dia buat higher low. So sepanjang ini adalah uptrend. Sehinggalah dia break dekat sini. So kalau masuk dekat sini pun baru masuk, memang risiko lah sebenarnya kan. That's why dia ada kalau macam degree kenaikan harga tu kita boleh nampak. Kalau dia naik almost 90% memang bahaya. Okay. Okay. Tadi memang banyak counter-counter yang menarik. Macam PLSS pun semalam kan dia naik tinggi. That's why dia break lah. Okay. PLSS ni kalau tengok generally dia memang dia sideway. Okay. Pagi tu pun dia dah sideway. Dia sideway. Dia tak ada trend yang nyata sehinggalah dia break lah. Okay. Sehinggalah dia break ke bawah. Okay. Itu berkenaan dengan uptrend. So sideway pula. Ni. Inilah maksudnya starting point harga higher, dia kena ada buat high. Dia kena buat low, dia kena buat higher high and then dia akan buat another higher low. Okay. And then harga akan drop membuat reversal reversal point baru. Okay. Reversal point baru. So ini yang kita panggil sebagai higher low. Okay. At least dia ada tu. Dia punya point dia. Okay. And then uptrend sideway. Apa maksud sideway? Sideway ni dia tak ada trend lah. Dia tak ada trend yang jelas. Dia tak ada dia point-point yang kita boleh cakap yang significant point dia untuk kita cakap dia high, untuk kita cakap dia low. Most of the time dia akan ada high tapi dia akan ada low. And then dia ada kadang-kadang dia ada higher high. Plus tu dia boleh buat pula lower low. So dia macam tu. Okay. So dia tak ada yang definitive trend lah. Kita boleh nampak kalau kita buat lukisan sideway ni dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Okay. Yang sebelah pagi dia lah sebelum dia drop tu kan. Okay. Dia buat high. Dia buat dia punya starting point dah kat sini dah. Okay. Dia starting kat situ dia buat high. Dia buat low. Lepas tu dia buat high. Tapi dia buat higher low. Tapi dia buat lower high. Okay. Tapi dia buat higher low. And then dia ada buat higher high. Tapi yang ini yang low ni sama je kat sini. So dia tak nampak yang obviously. Sini pun dia punya high dia tak nampak obvious sangat. Sini dia punya new high tak nampak obvious sangat. So sini tak nampak obvious sangat. So kita boleh nampak dia almost lah. Almost dia buat sideway macam tu je. Okay. Almost dia buat sideway sehinggalah dia break tadi. So ini kita boleh cakap sebagai sideway lah. Okay. Walaupun dia tak nampak obviously tapi generally dia nampak macam sideway. Okay. Okay. Itu je lah. Sideway tu lebih kurang macam tu lah. Dia tak nampak trend yang ketara sangat. Kalau downtrend ni tak payah cerita lah. Downtrend tu memang nampak je lah dia downtrend tu kan. Downtrend ni apa yang downtrend tadi Ada tak yang downtrend tadi? Macam ni sideway. Dia tak nampak sangat downtrend. Iris dah naik tadi kan. Ini sideway betul dia naik. Apa yang downtrend tadi? Okay, top loser.
Top loser biasa cat tak cantik. Macam ni lah airport ni. Ni contoh je lah kan. Dia ada starting dia, lepas tu dia buat low, dia buat high, dia buat high, dia buat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kita dah nampak dah. Starting ni pun dah menunjukkan yang dia akan buat downtrend dah. Kita dah nampak kat situ. So downtrend ni, dia kalau saya nak mudahnya adalah lawan kepada uptrend. Dah. Habis kat situ lah. Okay, so once kita dah faham yang pergerakan dekat ticker chart ni, especially kalau saya memang saya pakai M plus punya ticker chart lah, sebab saya dah biasa guna M plus punya ticker chart kan. So dekat sini pun kita dah nampak dah sebenarnya sesuatu counter tu adakah dia ada signal nak naik lagi dan sebagainya. Apa musuhan nak tanya kat sini ni? Boleh tanya masa live saya sedang live sekarang. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ni? Kadang-kadang kalau kita baru kan, kita baru dalam pasaran saham, kadang banyak perkara yang kita tak faham. Okay, so that's why kita kena belajar sikit-sikit. Okay, tak semestinya terus macam dah beberapa kali trade tu kita dah tahu semua, tak juga. Sebab ilmu pasaran saham ni terlampau banyak. Okay, ilmu pasaran saham ni terlampau banyak. Even macam saya sendiri pun banyak lagi benda yang kita tak tahu. Tapi jangan berhentilah belajar. Okay, jangan berhenti belajar. Kadang-kadang rakan-rakan kita yang sama-sama belajar saham dengan kita pun kadang mereka ada something yang kita tak tahu. So kena pandai, bukan kena pandai, kena sentiasa rajin sharing, banyak discussion dan sebagainya. So benda-benda tu yang akan membantu kita lah. Okay, especially dari segi istilah-istilah lah. Okay, Ahmad dia tanya komen counter power well. Malam ni saya tak komen counter. Malam ni kita discuss basic. Okay, kita discuss ilmu asas. Okay, ada soalan. Sufi Danish tanya, saya nak tanya, bolehkah seseorang tu manipulasi volume supaya jadi uptrend? Dia masuk berulang kali dengan jumlah banyak agar trader lain teruja untuk masuk sama, kemudian apabila harga naik satu bit dia terus jual. Manipulasi memang berlaku dalam pasaran saham. Tapi untuk seseorang individu tu nak manipulate, dia memerlukan capital yang besar sangat lah. Okay, capital yang amat besar lah. Okay, sebagai contoh kan macam Top Glove. Okay, kita ambil contoh macam Top Glove. Kalau sekiranya dia tiba-tiba dia nak buat uptrend kan, dia masuk dengan search harga macam tu. Contoh kan, bila saya klik dekat sini, okay, kita klik dekat sini, kita boleh nampak terdapat satu pembelian pada jam 11.58 sebanyak 11,793 lot. Okey. Saya sambung ni. Ini yang best ni kalau guna TeamViewer ni. Sekejap saya sambung. So at least bila ada kira-kira kan kita boleh nampak terus. Okey, sekejap. Okey dah. Apa ni dia tulis ni? Dia tak connect. Start now. Okey. Sekejap. Okey, saya buka calculator. So kita tengok ni. Kita tengok Top Glove. Okey, macam tadi kan Top Glove. Katakan calculator ni saya letak kat sini. Kita kecilkan dia punya ni. Okey, yang tadi tu 11,793. Okey, kat sini
11,743 lot kali 100 unit kali dengan harga tadi. Okey, harga tadi dimasuk dekat mana? RM8.90 kali dengan RM8.90. So, sebanyak 10.45 juta. Kalau purposely lah kan, purposely dia nak push, dia kena ada sekurang-kurangnya 10.45 juta. So, kalau retailer memang tak adalah kemampuan nak push sampai macam tu sekali. Okay? Biasanya orang yang ada power, buying power ni sebenarnya sama ada institution lah, okay? Jerung, institution, fund manager, foreign fund pun boleh kan. Kalau retailer ni tak sangat lah. Sedikit boleh, sedikit pun boleh. Tapi dia punya keyword dia adalah power lah, dia punya apa ni, money lah, okay, duit dia. Manipulation memang berlaku, tapi dia tak setiap masa. Counter penta apa ni? Counter penta sebagai contoh uptrend daily TF agak konsisten digunakan harga, kata bagus. Contoh boleh. Kalau kita nak hold lama, kita kena tengok trend dia dengan time frame yang lebih besar. That's why kalau kita faham yang time frame kecil macam ni, dia punya aplikasi dia sama je dekat time frame mana sekalipun. Sama ada kita nak tengok time frame daily ataupun time frame weekly ataupun time frame monthly, monthly macam tu kan. Lebih kurang sama. Ticker chart kalau uptrend besok sambung ke tak? Tak semestinya. Sebab ticker chart ni di hari tu habis-habis lah. Besok lain lagi. Okay. Apa tanda-tanda dia ni nak ubah trend? Dia akan break trend line habis. Okay. Itu ke namanya BTST? Tak. BTST lain. BTST ni buy today sell tomorrow. BTST memang saya ajar detail lah dalam grup. Kalau tuan puan nak belajar dalam grup, boleh lah belajar dalam grup. Nanti saya akan kita akan discuss dalam grup dengan lebih detail. Okay. Sebagai contoh. Yang ni kita tengok, yang tadi kita tengok pada time frame ticker chart. Okey, ticker chart ni adalah time frame yang paling kecil lah kan. Okey, kita pergi time frame yang lebih besar. Contohlah, contoh macam ni. Saya tutup dulu semua indikator-indikator yang saya pakai ni. Okey. Okey, contoh macam ni. So, kalau tuan-puan tengok macam ni. Contoh Asia Poly ni kan. So katakanlah kita ambil dekat bahagian sini lah dia punya point dia. Okay. Kita ambil bahagian sini dia punya starting point. Tapi starting point ni tak kisah kat mana kan. Dia starting lah kan. Dia start lah kat mana-mana kan. And then apa yang dia buat adalah dia buat high dekat situ. And then dia buat low dekat sini. Dia buat high, dia buat low. High, low. High, low. Sekarang dia buat apa? Kalau nak mudah, kita boleh buat trend line. Okay, kita boleh buat trend line. Biasa orang akan buat trend line lah untuk decide kan. So trend line dia first trend line yang macam tu. Second trend line kat sini pula. Tak cantik kita. Kita ambil dari sini. Ini yang trend line dia. Tak cantik juga sebenarnya. Sebab dia naik macam menegak kan. Okay, ini trend line seterusnya. So kalau kita nampak dia dah berlakunya breaking of trend line kat situ. Ini secara mudahnya lah kan kita boleh cakap. Okay, itu kalau kita gunakan manual punya trend line yang satu-satu. Okay, dia dah break kat situ dia punya trend line. Tapi kalau nak yang lebih mudah kita buat apa ni? Channel. Okay, kita buat channel. Saya suka guna channel. Channel ni dia lagi mudah sebenarnya. Biasanya saya akan ambil kat sini lah channel. Kita buat channel macam tu. So channel ni kita boleh nampak dengan lebih jelas. So dia break je channel, ini dah break apa channel, dia masuk balik, dia break pula dia punya mid channel tu. So dah break tu maksudnya kawasan kat situ. Okay. So dia dah patah trend dekat sini. Tapi kalau nak cakap betul-betul patah pun tak juga sebab dia masih buat sideway macam tu. So biasanya harga dia akan bergerak macam tu lah. Kalau dia tak naik 90 degree menaik menegak macam tu ataupun kita panggil sebagai parabolic ascending parabolic. Dia akan sideway kalau sekiranya dia nak sambung dia punya trend. Okay. Lepas tu baru dia akan buat another trend continuation lah. Okay. Mungkin lah macam tu kan.
Kita tak tahulah, tapi ada possibility lah dia akan buat macam tu. Mana yang chatting tadi? Comment nice. Malam ni saya bukan comment counter sangat. Malam ni saya just nak discuss dia punya asas kepada technical analysis, which is one of the most important point lah yang kita kena faham, iaitu trend. Okay, lebih kurang macam tu. So yang ini kita tengok daily. Generally daily kita nampak Asia Poly ni contoh, ini contoh je saya ambil, okay? Salah satu contoh. Generally Asia Poly contoh dia masih lagi uptrend, cuma dia buat sideways ketika. Tapi kita nak tengok adakah dia masih lagi dalam uptrend generally secara lebih besar, kita tengok weekly punya time frame. Okay, yang mana jarang orang suggest tengok weekly. Weekly ni sebenarnya kena tengok. Okay, kena tengok. Kita tengok weekly apa dia buat. Saya ambil kat situlah lebih kurang. So weekly dia dah break sikit. Dia dah break sikit dia punya channel, lower channel, dan dia masuk balik. So masuk balik ni adakah dia nak sambung lagi naik ke atas? Wallahu alam, kita tak tahu, tapi ada chances. Ada chances. Chances tu memang ada lah kan, sentiasa ada. Okay, ni dia buat sideways sikit kat situ. So kalau dia break naik lagi ke atas, maksudnya dia akan sambung lah, dia akan masuk balik dia punya trend tu untuk naik lagi tinggi lah. Okay, itu kalau kita tengok weekly. Kalau tuan-puan nak lebih confirmation yang lebih confirm lagi apakah trend dia sebenarnya, kita tengok monthly. Ini paling besar adalah monthly, tak boleh dah, tak ada dah. Monthly masih lagi dalam trend. Okay, masih lagi dalam trend, cuma dia sideways sikit. Okay, dia sideways sikit. Kalau tengok saya punya indicator ni dah ada exit signal lah. Okay, mungkin dia boleh drop, mungkin dia boleh sideways dan sambung naik. Itu kemungkinan yang ada lah. Okay, tapi once dia dah break je trend, kita dah tak boleh nak hold lah. Okay, lebih kurang macam tu. Kalau tengok monthly masih lagi dalam trend lah sebenarnya. Paling cepat kita nak detect trend patah bila? Paling cepat bila dia break kita punya trend line lah. Kalau nak lebih cepat daripada time frame besar ni, kita guna time frame kecil. Macam saya kadang biasa saya akan tengok 15 minit punya time frame pun ada. Okay, kita boleh tengok time frame kecil. Cuma time frame kecil ni dia short term lah. Okay, dia short term macam ni. Sini dah patah. Okay, sini dah patah. Dia dah drop dah. Mana lagi? Sini confirm dah downtrend. Okay, sini uptrend. So dia patah kat sini. Ni dah subway kan, dah downtrend. So lagi kecil time frame, lagi cepatlah perubahan trend tu berlaku. Kalau nak yang macam immediate, macam bukan immediate, yang macam steady punya trend, kita boleh tengok daily je sebenarnya. Daily ni dia macam digunakan secara meluas. Ramai orang pakai daily punya time frame. Dan daily time frame dia lebih relax sikit berbanding dengan time frame yang lain lah. Okay. Contoh kalau kita buat uptrend line lah kan, macam ni. Macam saya tunjuk tadi lah, kita buat uptrend line macam ni. So bila uptrend line tu patah, tu consider patah dah lah. Okay, macam tu. Inilah dia punya signal dia. Macam mana nak confirmkan reversal? Banyak cara. Okay, kalau saya guna saya punya indicator lah. Macam ni kan, indicator yang saya pakai ni. Bukan ni. Sekejap, saya pakai yang tadi SCTC ni. So kalau dia dah mula ada apa ni, saya panggil apa ni, dot purple tu, itu adalah reversal signal. Okay, reversal up. Kalau dia masih lagi green, dia masih berada dalam zone, bullish zone ataupun uptrend lah. Okay, kalau dia buat macam ni kan, dia kucuk je, mendata je, itu saya consider sebagai sideway. Kalau tengok yang indikator kat bawah ni, dia kucuk je, tapi dia kecil je dia punya tu kan. Ini adalah sideway. Ini adalah uptrend yang kuat. Ini adalah downtrend. Okay, yang ni lagi jelas. Selagi mana dia hijau tu dia uptrend lah. Bila dia dah mula hijau merah dia sideway. Kalau dia dah mula merah manjang tu dia downtrend. Tapi ini dah advance sangat lah. Maksudnya ini kira dah macam mana nak cakap, bukan basic lah. Ini bukan basic. Itu kalau saya lah. Reversal ni banyak. Kadang kita boleh tengok candle tu sendiri. Contoh macam Morningstar kan. Morningstar menunjukkan reversal candle kan. Sebagai contoh, saya tengok kat sini. That's why kena belajar juga candle. Sini
Nak cakap, dia sepatutnya dia jadi Morningstar tapi dia tak jadi. Sini tak ada sangat. Yang ini kita cuma nampak dia satu candle merah je lah kan. Candle merah yang besar disertai dengan volume. Itu kita dah boleh cakap sebagai bearish candle yang kuat lah. So that's why dia buat reversal. Reversal ke bawah. Kalau tengok guna stokastik RSI boleh. Okey je, tak ada masalah. Kalau tuan-puan dah pandai guna, pakai je, tak ada masalah. Reversal pattern sesuai untuk indeks je ke? Tak, semua. Selagi mana kita buat kajian terhadap candlestick, semualah, semua apa ni yang ada candlestick, indeks boleh, saham boleh, forex boleh, futures boleh, komoditi boleh, gold boleh, oil boleh, apa-apalah kan, apa-apa sahajalah. Okay, itu berkenaan dengan trend. So trend ni salah satu cara lain, okay, salah satu cara lain untuk kita tengok trend. Ramai orang gunakan moving average. Okay, ramai orang gunakan moving average. Ada orang gunakan moving average pendek, moving average kecil kan, macam 10 ke 20 ke. Ada orang gunakan 50, ada orang gunakan 100. Kalau nak lagi panjang boleh gunakan 200. So moving average ni salah satulah daripada indikator yang digunakan secara meluas. Dan salah satu cara untuk tengok mana dah tadi. Salah satu cara untuk kita tengok trend jugalah moving average tu. Tapi untuk belajar lebih detail memang saya tak tunjuklah kat sini. Dalam grup memang kita ada discuss dengan lebih detail lah. Okay, kita ada discuss dengan lebih detail. Dan indikator ni pun memang saya ada bagi untuk adik-adik grup. Kalau macam tengok Asia Poli ni kan, dia dah start dah ni nak naik balik ni kat sini. Dah ada signal lah dekat sini. Dah mulai bullish dah kat sini. Dia dah habis ni kan, dia punya sideway ni. Okay, saya cuba tengok dia punya 3SUTC dengan zigzag. Zigzag. So, zigzag indicator ni, zigzag ni saya indikator ni dah ada dekat dalam TradingView, cuma saya modified sikit. Saya tambah dia punya zigzag kecil dan zigzag besar ni. Tujuan dia adalah, okay, macam kita discuss tadi, kita nak tengok mana dia punya titik high, mana dia punya titik low, mana dia punya higher high, mana dia punya higher low. Kalau downtrend pula kita nak tengok dia punya downtrend tu macam mana. So bila saya dah gunakan indikator zigzag ni, dan saya dah bagi untuk ahli-ahli grup pakai, dia memberikan kita gambaran yang lebih jelas pergerakan harga tu. Macam sini kan, dia buat high, dia buat low, dia buat high, low, high, low. Ini kita dah boleh decide dah, ini adalah uptrend. Kalau macam ni kita dah nampak dah, oh okey, ini adalah sideway. So kalau dia buat downtrend pula, contoh macam AirAsia kan, kita tengok AirAsia. Kita tengok macam AirAsia kan, tak perlu buat channel pun kita dah nampak dah, sebab zigzag dia ni menunjukkan dia buat high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Zigzag dia tu dah menunjukkan dia sedang downtrend dah sebenarnya. Okay, selalu kena ingatkan nak reverse pattern rupanya tak jadi. Itulah, jangan anticipate. Sebab tu orang cakap trade what you see kan, trade apa yang kita dah nampak. Kita tak boleh anticipate terlampau awal pergerakan harga, melainkan kita dah faham dia punya natural behavior of price movement. Natural behavior ni dia kena satu topik yang agak panjang lah sebenarnya. Dalam grup, okay, dalam grup memang saya ada ajar secara detail berkenaan dengan natural price behavior melalui wave. Kita boleh tengok pergerakan harga melalui wave. Ini yang kita panggil wave ni lah, zigzag tu lah kan. So once kita dah faham wave pattern harga, kita dah nampak dah dengan jelas ke mana dia nak pergi. Okay, dia bukanlah kita buat prediction, tapi naturally harga akan bergerak ke arah itu. Naturally. Okay, kita dah tahu dah dia akan pergi situ naturally. Kalau dia tak buat pun kita tak salah. Cuma harga kadang dia boleh buat reversal, kadang-kadang dia buat reversal kan tiba-tiba, especially kalau ada sentiment lah macam COVID dan sebagainya kan. Tapi kalau tak ada apa-apa gangguan, naturally harga akan bergerak mengikut dia punya direction dia yang kita faham sebagai natural price behavior. Yang mana benda tu memang saya ajar detail lah. Ahli-ahli grup memang sepatutnya dah faham. Tapi kalau tak faham, kena discuss balik dalam grup, dan kita memang sentiasa open lah untuk discussion sebenarnya. Apa ni, ada tak trend menaik kemudian sideway kemudian naik, lepas tu sideway tanpa downtrend? Ada?
Ada? Memang ada. Contoh kan, kita tengok apa ya, yang naik tak turun-turun ni kan. Ni turun sikit lah. Dia sideways, dia turun sikit ni pun sebab sentimen, naik sikit dia. Dia buat sideways sikit, dia naik lagi. Sideways sikit, naik lagi. Sideways sikit. Kita nampak kan, generally dia nak pergi mana. Kalau nak tengok generally dia nak pergi mana, kita tengok je weekly dia. Okay, kita tengok weekly dia. Weekly dia nak pergi mana. So kalau tuan-puan nampak macam dia nak naik, insya-Allah lah dia naik. Tapi tak semestinya lah kan, kita tak boleh cakap. Tapi kita nampak yang instinctly, kita boleh nampak yang dia ada potensi dia nak naik. Okay. Yes, betul lah. Tuan Syukri tanya. Memang boleh guna lah. Okay. Kita boleh gunakan wave tu sebagai basic guideline. Memang kalau dalam untuk ahli-ahli group ni, memang saya amat-amat menekankan konsep wave. Once kita dah faham konsep wave tu, kita agak relax sikit untuk kita trade. Even time frame kecil, ticker chart sekalipun. Macam tu. Okay. Time frame besar lebih lagi lah. Okay. Time frame besar lebih lagi accurate lah sebenarnya. Bagus pakai mana? BOD ke breakout? Tak kisah sebenarnya. Mana teknik yang kita faham lah. Teknik mana yang kita paling mahir sekali. Gunakan je teknik tu berpuluh-puluh kali pun guna teknik yang sama, tak kisah asalkan dia bagi kita profit. Okay. Dia tak ada betul, tak ada salah sebenarnya. Contoh kan, kalau kita mahir swing je lah. Kalau kita mahir intraday lah banyak-banyak. Okay. Tengok apa yang kita paling mahir sekali. Kalau kita mahir hold je, hold setahun 2 tahun. Hold je lah setahun 2 tahun. Apa yang kita paling mahir dan apa yang paling kita sesuai. Jangan terikut dengan rentak orang lain, sebab rentak orang lain tak sama dengan kita punya rentak sebenarnya. So kita kena cari kita punya kemahiran kita yang mana satu. That's why untuk belajar kita kena belajar semua. Okay. Masa belajar je semua. Okay, belajar semua. And then baru kita fine tune apa kita panggil? Fine tune ke tune fine? Fine tune lah kan. Kita fine tune balik apakah kita punya kelebihan, apa kita punya kemahiran, apa yang paling sesuai. Orang Indonesia cakap mana sih yang paling cocok. Yang paling cocok sekali kan begitu. Okey. Reversal pattern ni kalau saya tak adalah guna cara konvensional yang macam selalu orang pakai. Saya memang guna indikator heavy lah. Memang saya pengguna tegar lah indikator. Kalau tengok kita punya yang saya pakai indikator ni pun memang dah lengkap dah sebenarnya. Kita dah ada entry signal, exit signal, re-entry signal, dah macam-macam signal yang ada kat sini. And then FA2 ni pun boleh nampak. Selagi mana dia berada di atas midline, dia cantik. Bila dia mula break ke bawah midline, dia dah tak berapa kuat. Okay. And then indikator RBB yang dekat bawah ni pun selagi mana dia hijau, dia menunjukkan uptrend yang kuat. Bila dia dah mula warna merah ni, dia menunjukkan downtrend ataupun sideway. Tu. Okay. Okay. So teknik tak kisah. Belajar je semua. Yang penting kita kena mahirkan satu-satu. Okay. Once kita dah mahirkan itu, ulang dan ulang sampai kita betul-betul mahir. Okay. Okay. Macam itulah lebih kurang kan. Macam Dufu. Dufu sekali tengok dia masih uptrend lah. Okay. Sekali tengok dia masih uptrend. Macam ni. Saya guna zigzag je. Guna zigzag ni pun dah nampak dah dia uptrend ni. So tak perlu dah masukkan apa-apa yang lain. Ini pun dah cukup. Kita boleh cakap dia masih uptrend. Sebab dia buat high. Katakan kalau dia start kat sini, dia buat high situ. Dia buat low. Dia buat higher high. Dia buat higher low. Okay, dia buat higher high lagi. Dia buat higher low lagi. And then seterusnya lah. Okay. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ali Group ada soalan? Kau nak tanya? Cuba komen ni, counter ni. So dia nak buat apa? Sini dia kita katakan macam ni lah. Ini dia punya starting, dia katakan lah. Kita ambil starting dekat sini. And then dia buat high. Dia buat higher low.
hi. Ini hi hello lah kan, lebih kurang. Buat hi. Sini adalah hi hello. So dia nak buat apa lepas ni? Adakah another hi? So tuan puan kena decide. Okay, tapi ini weekly lah. Yang weekly dia lambat sikit. Kalau daily dia cepat sikit. Dia buat low, hi hello. Belum ada hi. Kalau dia dah buat hi nanti mungkin lebih tinggi lah daripada sini. Kat sini ke wallahualam, kita tak tahu kan. Ini dah ada pertanyaan counter ni kan. Tak apa, relax. Nanti insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, besok malam kita buat sesi counter discussion. Okay? Kita buat discussion counter. Tuan Khairul Bahrin baru je masuk, kita dah nak habis dah. Selamat datang Tuan Khairul Bahrin, kita dah nak habis. Tak apa, nanti boleh boleh tengok recording. Okay, boleh tengok recording, tak ada masalah. Untuk diskusi counter, saya tak nak tekankan sangat malam ni sebab kita just nak discuss basic. Kalau tuan puan dah ada basic yang kuat, insya-Allah lepas ni apa sahaja teknik yang datang, kita boleh senang untuk memahami. Okay, yang penting basic tu kena kuat. Kalau tuan puan baca saya punya penerangan dalam e-book Pejam Celik Saham, saya amat menekankan kemahiran ilmu basic tu. Okay, dia macam piramid lah. Okay. Kenapa piramid dapat bertahan beribu-ribu tahun? Sebab tapak dia kuat. Okay, kalau tapak dia kuat, kalau tapak kita kuat, macam mana tinggi sekalipun kita punya binaan dia tu, dia akan dapat bertahan lama. Okay. Jangan risau. Okay. Memang nak belajar pasaran saham ni memang ambil masa. Dan tuan puan tak boleh rushing. Katakan hari ni baru nak ada akaun CDS, tiba-tiba hari ni nak jadi jutawan. Memang tak dapat lah macam tu kan. So dia kena belajar step by step. Yang penting kena ada matlamat yang jelas lah. Kenapa nak trade saham? Okay? Kenapa nak trade saham? Kena ada matlamat yang jelas. Bila dah ada matlamat yang jelas, kita belajarlah, cubalah adapt untuk mencapai matlamat tersebut. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Apa contoh ilmu basic? Apa yang kita sedang belajar malam ni? Salah satulah. Okay, kalau nak dapat lebih jelas lagi, boleh tengok balik daripada awal discussion kita. Sebab kita dah discuss dah 13 tajuk dah sebenarnya. Ini tajuk yang ke-14. So boleh tengok balik daripada tajuk yang paling awal sampailah tajuk yang ke-14 pada malam ni. Itulah ilmu-ilmu basic yang saya dah share lah. Okay. So kemaskan dulu yang basic. InsyaAllah yang lain-lain nanti dia lebih membantulah. Okay. So saya ingat sampai di situ dahulu. Kita pun dah hampir pukul 10.30. Dok masuk buy time uptrend je ke? Nak selamat, make sure kita berada dalam trend yang betul. Okay, nak selamat kita berada dalam trend yang betul. Okay. Tapi kalau nak ikut jerung, boleh masuk time sideway. Jerung selalu masuk masa sideway. Masa harga tak naik tu, bergerak sikit-sikit sideway lama tu kan. Jerung collect kat situ. Tapi bila dah harga naik mencanak macam ni, jerung dah menjual. Tapi selalu retailer masuk time jerung sedang menjual. Itu masalahnya kan. That's why kena kukuhkan lagi basic. Kita kena faham baca chart behavior. Mungkin lah kan kalau nanti COVID dah reda apa semua sekali, saya akan buat mungkinlah saya kalau dipanjangkan umur, diberi murahkan rezeki, ada masa, ada peluang, mungkin kalau mood saya baik ke kan, mungkin saya akan buat kelas untuk belajar tentang price behavior sahaja. Kita nak belajar apa sebenarnya perangai pergerakan harga ni sebenarnya yang secara detail lah kan kita nak belajar dalam kelas. Tapi doakanlah semoga kes COVID ni makin menurun. Satu yang menarik ni adalah kita tengok macam ni. Tadi saya ada share ni kes COVID ni kan. Kalau kita tengok dia punya wave dia dah final sebenarnya. Cuma kita tak tahulah dia nak naik tinggi mana lagi kan. Dia dah berada pada final wave and then ada most probably dia akan drop dah lepas ni. Itu wallahualam. Itu saya punya idea je lah, macam tu lebih kurang. Okey, ahli grup kalau tak ada apa-apa soalan. Okeylah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kalau ahli grup tak ada masalah, kita boleh sambung je dalam grup, nanti kita akan discuss lagi lah dalam grup.
Yang penting bertanya. Kalau tak bertanya, saya pun tak tahu apa yang tuan-puan tak faham kan. Okay. So sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau siapa-siapa yang lambat masuk tadi, boleh tengok balik recording. And then dekat Facebook pun dia akan ulang balik kan. Dia akan automatic record tu. Nanti boleh tengok balik. Jadi saya akan upload juga dekat YouTube. Nanti tuan-puan boleh tengok dekat YouTube. Sebelum saya lupa, kalau sekiranya tuan-puan belum ada dalam grup public Telegram, jemput masuk ke grup public Telegram. Saya tempel je kat bahagian komen tu kan. Dekat situ, kalau sekiranya tuan-puan nak belajar lebih detail dalam grup, boleh terus ke saya punya laman web www.bursatraders.com. Dalam grup ni memang kita belajar lengkap lah. Okay, lengkap dari A sampai Z lah. Okay. So memang saya akan guide betul-betul lah dalam grup. Okay, so kalau nak buka akaun CDS and Plus pun boleh juga. Saya share saya share saya punya Telegram channel ni. Untuk siapa-siapa yang nak buka akaun CDSN Plus, boleh klik je Telegram channel yang tu. Banyak pula kan sharing hari ni. Tapi tak apalah, untuk tuan-puan jugalah. Okay, so sampai di situ dahulu. Semoga bermanfaat lah apa yang kita discuss pada malam ni. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan kerana sudi stay sampai jam 10.30 hari ni. Sehingga kita bertemu lagi untuk sesi akan datang. Tapi insya-Allah kalau berkesempatan malam esok, saya akan buat sesi diskusi counter. Yang mana sesi diskusi counter ni saya ingat ditunggu-tunggu lah kan, dinanti-nantikan lah nak discuss counter kan, macam-macam. Okay, sampai situ dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.